Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syira Abang Mansur dalam Koresponden TVS. Bersama-sama kita mengetahui laporan-laporan semasa dari luar negara. Dan untuk sesi bersama dengan Syira, Syira akan bersama dengan koresponden dari Jakarta, Indonesia dan Singapura untuk mereka membawakan laporan-laporan terkini untuk penonton di TVS. Baik, untuk laporan di Indonesia bersama dengan Syira pada hari ini, Encik Syukri. Apa khabar Encik Syukri? Apa baik Syira? Apa khabar Syira? Alhamdulillah, baik. Sama-sama berjuang menentang COVID-19. Betul? InsyaAllah sama-sama jaga jarak, jaga kesihatan, sentiasa jaga kebersihan. Baik, untuk perkembangan kes COVID-19 di Indonesia, kita mendapat laporan bahawa kes COVID-19 di Indonesia setakat 26 Januari 2021 melempasi angka 1 juta kes. Dan kabarnya Indonesia juga mencatatkan rekod kes tertinggi di Asia Tenggara, menjadikan ianya tersenarai dalam 20 negara tertinggi di dunia untuk kes COVID-19. Now, for the latest update on COVID-19 cases in Indonesia, I'm very sure Encik Syukri ada laporan terkini mengenai kes COVID-19 di Indonesia. Silakan dengan laporan anda. Ya Syira, berdasarkan data terkini setakat 28 Januari, kes positif COVID-19 di Indonesia kini 1,37,993 kes. Jumlah yang dinyatakan sembuh juga tinggi, iaitu lebih 842,000 orang. Sejak awal Januari, kalau terlihat kes harian secara puratannya melepasi angka 10,000 kes. Rekod kes harian tertinggi adalah pada 16 Januari, iaitu sebanyak 14,224 kes. Dan pada 28 Januari, Indonesia juga mencatatkan jumlah kes kematian harian tertinggi hampir 500 orang. Tepatnya 476 kes kematian dalam tempoh 24 jam. Jumlah keseluruhan kematian akibat virus itu juga adalah sebanyak 29,331 orang setakat ini. Baik, Encik Syukri, Indonesia sudah mula menjalankan proses vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran pada 13 Januari lepas. Jadi perkembangan terkini mengenai proses vaksinasi COVID-19 tersebut, laporan anda. Silakan. Ya Syira, proses vaksinasi COVID-19 bermula 13 Januari dan sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Indonesia menggunakan vaksin Sinovac dari China. Selain itu, Indonesia juga telah memeterai perjanjian membeli 426 juta lagi dos vaksin dari AstraZeneca, Pfizer dan Novavax. Selepas 2 minggu proses vaksinasi, kita lihat perlahan fokusnya adalah pada petugas kesihatan. Setakat 28 Januari, suntikan itu baru melepasi angka 250,000 orang yang divaksin. Pemerintah Indonesia menyasarkan vaksinasi itu dilakukan minimum 1 juta orang sehari. Vaksinasi dilakukan kepada mereka yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Indonesia menyasarkan suntikan vaksin itu kepada 182 juta penduduk, dan vaksinasi itu dijangka selesai sebelum berakhir tahun 2021. Kalau kita lihat proses vaksinasi ini ada 2 fasa, suntikan pertama dan suntikan kedua. Mereka yang menerima suntikan pertama pada 13 Januari, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo yang pertama sekali disuntik, juga telah menjalani suntikan kedua pada 27 Januari. Baik, Malaysia juga ada membeli vaksin Sinovac daripada syarikat farmaceutical China ni. Tapi apa yang membimbangi rakyat kita ialah apabila kita menerima laporan daripada media Indonesia bahawa terdapat 25 rakyat di sana masih dijangkiti virus COVID-19 walaupun setelah diberikan vaksin. Jadi bagaimana pula laporannya? Ya Syira, satu kes yang melibatkan mereka yang disuntik adalah kemudiannya disahkan positif COVID-19 adalah Bupati Sleman di Yogyakarta, Sri Purnama. Disahkan positif COVID-19 hanya selepas beberapa hari menerima suntikan vaksin Sinovac. Sri Purnama ni disuntik vaksin pada 16 Januari
dan pada 20 Januari beliau disahkan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan Indonesia menjelaskan Sri Purnama telah pun dijangkiti virus itu sebelum menerima suntikan. Dari awal lagi telah ditekankan bahawa vaksinasi COVID-19 memerlukan 2 kali dos suntikan. Yang pertama untuk imunisasi awal, yang kedua untuk menguatkan imunisasi yang telah terbentuk. Kalau kita lihat vaksin-vaksin lain seperti cacar, hepatitis A misalnya, memerlukan 2 dos vaksin. Malah ada vaksin yang lebih dari 2 kali, maksudnya lebih 2 kali perlu disuntik untuk tempoh tertentu. Baik, dan Malaysia juga dijangka menerima pembekalan vaksin pada penghujung Februari ini, dan program vaksinasi ini akan melibatkan 3 fasa. Dengan fasa pertama dijangka bermula pada Mac ini, melibatkan 500,000 vaksin untuk petugas barisan hadapan, dan tempoh vaksinasi ini dijangkakan pada bulan Mac hingga Mei dengan dos yang pertama diberi, dan lepas itu akan diadakan masa 21 hari sebelum suntikan dos yang kedua. Baik, itu tadi merupakan laporan daripada Encik Syukri, koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia. Perjuangan menentang COVID-19 masih belum berakhir. Jadi sama-sama kita menjaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini hanya di Koresponden TVS. Masih lagi dalam Koresponden TVS bersama dengan saya Syira Abang Mansur, dan rakan koresponden kita yang seterusnya ialah Puan Masita. Apa khabar Puan Masita? Baik Syira. Puan Masita merupakan koresponden TVS yang akan membawa kepada kita laporan-laporan semasa di sana. Baik, kalau tadi di Indonesia proses vaksinasi COVID-19 telah pun dimulakan pada 13 Januari 2021. Tapi kalau di Indonesia pula, setakat 12 Januari 2021, lebih daripada 6,200 individu telah menerima dos vaksin yang pertama, dan Singapura juga menjangka ia meningkat dengan ketara dalam minggu-minggu yang akan mendatang. Jadi sehingga kini kita nak tanya kepada Puan Masita, berapa ramai agaknya yang sudah menerima vaksin COVID-19 ini? Terima kasih Syira. Sebelum saya mulakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 29 Januari hari ini menerima suntikan kedua dos vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech, sekaligus beliau menyempurnakan regimen penuh vaksinasi. Beliau seperti yang diketahui, beliau mendapatkan suntikan dos pertama pada 8 Januari yang lalu. Ya Syira, betul. Setakat 12 Januari 2021, lebih daripada 6,200 individu telah menerima dos vaksin pertama di Singapura. Tetapi selepas sebulan pelaksanaan program vaksinasi tersebut, setakat 27 Januari, lebih 113,000 individu di Singapura sudah menerima vaksin dos pertama vaksin tersebut, dan lebih 50 individu termasuklah Perdana Menteri Singapura sendiri sudah menyempurnakan regimen penuh vaksinasi tersebut. Namun Syira, Singapura terbuka berkongsi maklumat ini, iaitu daripada 113,000 yang menerima vaksin itu, 432 kesan sampingan telah dilaporkan, dan 3 dilaporkan kes anafilaksis yang merupakan permulaan reaksi alergi yang teruk. Menurut pengarah perkhidmatan perubatan di Kementerian Kesihatan di sini, Profesor Madya Kenneth Mark, anafilaksis adalah kesan sampingan yang diketahui namun jarang berlaku terhadap vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech. Seperti vaksin lain, Profesor Mark berkata ia adalah sesuatu yang normal lah bagi sebilangan kecil individu yang mudah mengalami reaksi alergi yang teruk seperti ketika vaksinasi. Ya Syira. Bagaimana keadaan 3 kes ini? Mungkin siapakah mereka dan usia mereka? Mereka
pihak Kementerian Kesihatan Singapura tidak mendedahkanlah nationality atau kerayatan, tetapi mereka berkata ia di dalam lingkungan tiga mereka ini yang terjejak dalam lingkungan 20-an hingga 30-an. Mereka mengalami pelbagai gejala seperti ruam, sesak nafas, bibir bengkak, sakit tekak dan pening. Mereka ini mempunyai sejarah alergi termasuk rhinitis alergi dan alergi makanan seperti kerang-kerangan, namun tidak mempunyai sejarah anafilaksi yang akan mengecualikan mereka daripada vaksin itu. Tadi Puan Masita ada menyebut tentang terdapat sebanyak 432 kesan sampingan telah dilaporkan. Bagaimana pula dengan kesan sampingan ini? Bagi 432 kes yang lain, ini merupakan gejala biasalah seperti bengkak serta kesakitan di tempat suntikan, demam, sakit kepala, keletihan, sakit badan, pening, rasa mual dan reaksi alergi seperti gatal, ruam, bengkak mata dan di bibir. Namun Ministry of Health berkata these symptoms are reaction generally associated with all vaccination and they generally resolve on their own within a few days. Ya, Syira. Dan kalau kita lihat peratusan kesan sampingan boleh dikatakan sangat rendah, dan saya yakin ini menyumbang kepada kebimbangan rakyat Singapura sendiri. Jadi apa nasihat Singapura kepada penduduk yang mungkin dah mula rasa bimbang? Vaccination remains safe for those who are eligible, and I encourage all Singaporeans and long-term residents to be vaccinated when your turn comes. Itu jawapan Profesor Mark Syirah. Apapun yang menarik, meskipun Singapura menjangkakan kurang yang akan memerlukan, mereka memperkenalkan satu program bantuan keuangan kecederaan vaksin bagi vaksinasi COVID-19 atau ringkasnya BIFAP, bagi menyediakan bantuan keuangan kepada mereka yang terjejas sekiranya berlaku kesan sampingan. Antaranya bayaran satu kali sehingga $10,000 akan diberikan kepada yang layak, individu yang dimasukkan ke hospital memerlukan rawatan di dependensi tinggi atau ICU tetapi kemudiannya pulih. Juga bayaran sekali sebanyak $225,000 akan diberikan kepada individu yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 ini, Syirah. Baik. Dan saja rasanya Syirah untuk kali ini. Terima kasih Puan Masita atas laporan yang dibawakan khas dari Singapura, dan terima kasih juga atas kesetiaan anda menonton Koresponden TVS selama beberapa minit saja kita bersiaran. Kita jumpa lagi di episod akan datang, insya-Allah. Jaga diri Malaysia.